Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini, saya Luqman Haris. Baik, baru-baru ini Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razzie Jidin ada mengatakan bahawa Kementerian Pendidikan sedang menyiapkan satu kertas kerja untuk memperluaskan jaringan internet dan menyediakan internet ke semua kawasan di semua sekolah. Buat masa ini beliau berkata jaringan internet seringkali terhad kepada 3 atau 4 tempat sahaja dalam satu-satu sekolah, iaitu bilik sekolah, pusat sumber dan juga pejabat. Sudah tentu antara matlamat terutamanya adalah untuk menyediakan jaringan internet yang stabil di dalam bilik darjah juga. Dalam era digitalisasi ini, semua akan guna pakai internet untuk menambah baik pendidikan, kualiti pendidikan dan juga pembelajaran. Apa cabaran yang kita jangka? Sungguh pun idea ini adalah idea yang amat baik, tetapi cabarannya juga tidak terkecuali daripada 1001 mungkin cabaran yang akan kita depani untuk menyediakan jaringan internet yang berpanjangan dan juga stabil di semua sekolah, di semua tempat di dalam sekolah. Saya mau berbincang dengan saudara Zulfikri Zamir. Zulfikri adalah Ketua Pegawai Eksekutif NGO Pendidikan untuk Malaysia. Zulfikri, kita lihat ini adalah idea yang sangat dialu-alukan dan ada juga yang berkata mungkin it is long overdue. Tetapi untuk menyediakan jaringan internet secara meluas dan banyak ini agak mencabar, bukan saja di sekolah tapi di semua tempat dan hampir semua negara berdepan dengannya. Apa antara cabaran yang Zulfikri jangkakan untuk kita merealisasikan matlamat ini khasnya dalam masa yang terdekat? Okey, baik. Terima kasih, Luqman. Saya fikir begini, yang pertama kita kena ingat sebelum ini kita pernah ada One Bestari. One Bestari Net ini sebelum ini dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dilancarkan pada 2012. Jadi sekarang kita dah 10 tahun terlewat sebenarnya bercakap tentang benda ni. Ya. Yang kedua, kita kena juga faham bahawa kita ada 10,200 lebih sekolah di seluruh Malaysia. Jadi saya membayangkan ketika kita nak bercakap soal pendigitalan di sekolah ini, kita terpaksa bahagikan kepada 3 kategori yang sangat penting. Yang pertama, saya fikir buat masa ini kategori sekolah bandar tidak sangat bermasalah sebab semenjak daripada 2018-2019 kita memberikan kerajaan meliberalkan operator internet, jadi sekolah boleh pilih sendiri operator mana yang lebih sesuai dengan mereka. Cuma sekarang ini yang bermasalah sangat-sangat kritikal pada saya 2 kategori yang lain, iaitu yang kedua sekolah-sekolah di semi rural, di semi pedalaman, dan juga yang ketiga iaitu sekolah-sekolah di pedalaman. Kenapa saya sebut sekolah di pedalaman ini? Sebab daripada 10,000 tu, kita ada lebih kurang 30 ke 40% sekolah-sekolah di pedalaman yang hanya menggunakan VSAT. VSAT sebelum ini ketika NGO untuk Malaysia pada tahun 2020 ketika didatangi oleh beberapa ahli parlimen untuk bantu di kawasan parlimen mereka, memang ketika kita bercakap dengan TM, kita bercakap dengan Maxis dan juga Celcom, kos untuk meletakkan VSAT di sesuatu sekolah itu boleh jangkau daripada 1,000 sehingga ke 20,000 sebulan. Jadi saya fikir ini masalah yang paling utama yang perlu difikirkan oleh kerajaan, termasuk juga dengan Kementerian Komunikasi berkenaan dengan dasar 5G. Jadi sebelum ni kita juga bercakap tentang dasar 5G, tapi dalam masa yang sama kita ada 30 ke 40% sekolah di pedalaman yang belum mempunyai internet yang stabil. Ya, Zul memang sedang membawa perbincangan ini ke soalan yang memang saya nak tanya, soalan seterusnya, iaitu untuk menyediakan jaringan internet yang stabil, yang berpanjangan, yang berkualiti, mungkin cabarannya seperti yang Zul sebut Ustaz tadi tidak begitu besar di sekolah-sekolah bandar. Ada cabaran tapi tak begitu besar. Kalau kita bandingkan dengan sekolah di pedalaman, sekolah di kawasan-kawasan yang jauh daripada pusat bandar, kerana ia melibatkan pembukaan infrastruktur jaringan yang baru di situ. Mungkin di setengah kawasan di Sabah dan Sarawak, tapi di Semenanjung juga ada banyak. Jadi ia memerlukan juga penggembelingan tenaga oleh syarikat-syarikat penyedia internet swasta seperti yang Zul sebut sebentar tadi. Walaupun kerajaan mungkin mahu lakukan, tapi ia memerlukan perbelanjaan yang besar daripada sektor swasta. Ini mungkin halangan yang terbesar kerana mungkin sektor swasta pun agak takut untuk melaburkan begitu banyak dana, duit untuk membuka jaringan-jaringan yang baru ini. Bagaimana kerajaan dalam pada masa yang sama tidak ingin campur tangan dalam ekonomi dan juga pasaran bebas. Tapi bagaimana kerajaan boleh memujuk dan push sedikit sektor swasta untuk melakukan peranan mereka? Kerana jika kerajaan mahu lakukan juga, sektor swasta tidak mahu lakukan, ia tidak mungkin direalisasikan.
Saya setuju. Cuma ada perkara yang menarik beberapa minggu kebelakangan ini perkembangan, iaitu kita lihat Menteri MITI Datuk Seri Azmin Ali pergi ke pejabat SpaceX Elon Musk, tapi dia tidak bertemu dengan Elon Musk sendiri. Cuma sekarang ni kita juga tahu bahawa SpaceX mempunyai Starlink, rangkaian apa tu satelit yang memberikan internet direct daripada satelit-satelit mereka. Jadi ini semua idea-idea baru yang harus kita terokai. Seperti kita tahu, kalau Indonesia yang berjumpa dengan Elon Musk itu ialah presiden mereka sendiri. Jadi ini adalah salah satu yang saya nampak kepentingan mengapa kita perlu melihat daerah-daerah ruang perbincangan dan juga ruang penyelesaian yang seperti ini. Sebab kita juga harus faham bahawa sekolah ini dia bukan hanya sekadar untuk cikgu dan juga murid. Sekolah ini dia boleh jadi punca connecting kepada masyarakat di sebuah sekolah itu dengan masyarakat luar. Sebab itu kita ada kadang-kadang mahasiswa, kenapa sebelum ini kita dengar cerita mahasiswa kena panjat pokok, sebab memang tidak ada fasiliti universiti di kawasannya, tetapi kita mempunyai banyak fasiliti di sekolah. Kita ada 10,000 sekolah. Jadi kenapa kita tak gunakan sekolah ini sebagai orang kata hotspot untuk masyarakat, untuk orang kampung, untuk mahasiswa yang tinggal di kawasan tersebut untuk berhubung dengan dunia luar. Jadi saya fikir sekolah sangat penting sebenarnya. Baik, Zul, kita sudah kesentukan masa, tapi satu lagi soalan yang ingin saya selitkan kepada Zul, saya fikir agak penting. SpaceX dan sebagainya, itu Starlink, itu penyelesaian yang mungkin ideal dan kita harap ia boleh diterokai oleh kerajaan, tetapi lebih pada sifat realistik, mungkin dalam jangka masa pendek atau sederhana, mungkin itu sukar untuk berlaku di Malaysia, khasnya di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi kalau kita lihat kepada penyelesaian yang pragmatik, ia mungkin lagi cara lama, iaitu meminta penyedia-penyedia telekomunikasi dan internet untuk mendirikan infrastruktur di situ, menyediakan keterangkuman jaringan di kawasan-kawasan yang berada di luar bandar. Sudah tentu ia melibatkan dana dan kerajaan mungkin agak sukar untuk membelanjakan begitu banyak dana. Apa lagi antara penyelesaian inovatif yang kerajaan boleh lakukan untuk mendorong sektor swasta untuk meluaskan jaringan? Ada sebagai contoh mungkin pengecualian cukai atau sebarang manfaat, faedah, benefits yang boleh diberikan jangka masa sederhana atau panjang untuk membolehkan mereka setuju melakukan inisiatif ini? Saya fikir sebenarnya kadang-kadang syarikat swasta dan juga korporat ini mereka hanya menunggu kadang-kadang inisiatif-inisiatif tersebut. Jadi saya fikir sebenarnya kerajaan kena lebih lagi daripada proaktif supaya menghubungi kawasan-kawasan dan juga provider-provider yang tersebutlah. Sebab kadang-kadang apabila saya sendiri bercakap dengan wakil-wakil telekomunikasi ini, mereka kata, oh kenapa tak ada orang datang berjumpa dengan mereka dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya masing-masing tak nak bercakap. Syarikat telekomunikasi hanya menunggu dan juga kerajaan pula dia daripada satu segi dia juga menunggu telekomunikasi untuk datang kepada mereka. Jadi ini adalah masa yang sangat sesuai untuk kita sama-sama duduk dan juga memikirkan, sebab kita tak nak benda yang perkara yang 10 tahun lepas dah berlaku akan berulang semula. Kita tak nak lagi bercakap tentang soal ini pada tahun 2032 nanti. Baik. Zulfikri, terima kasih. Zulfikri Zamir, CEO untuk Malaysia.